Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ilia Nabila binti Mazlan dari kelas 4.04. Jadi hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan harta pusaka, iaitu konsep pengurusan harta pusaka. Jadi pada mulanya marilah kita masuk dahulu, kita kenal dulu apa itu yang dimaksudkan dengan harta pusaka. Okey, seperti yang kita tahu, perundangan dan hukum syarak yang telah ditetapkan oleh Allah kepada umat Islam adalah untuk kebaikan dan keadilan kepada umat Islam sendiri. Dan keadilan menurut mengikut Islam adalah beza dengan fahaman manusia. Al-adalah, iaitu konsep keadilan menurut Islam adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, iaitu contohnya melalui pembahagian harta pusaka. Harta diberikan kepada waris yang berhak, yang sesuai, iaitu tidak kira dari sudut dari segi kedudukan ataupun dalam kedudukan dalam keluarga. Okey. Seterusnya kita pergi kepada definisi bagi harta pusaka. Pusaka ataupun miras atau nama lainnya miras adalah dari segi bahasa bermaksud kekal dan perpindahan sesuatu daripada seorang kepada seorang yang lain. Al-miras pada makna isim maf'ul bermaksud asal ataupun baki. Dari segi istilah pula, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati, termasuklah harta benda, hak-hak kebendaan dan sebagainya. Ia dikenali sebagai al-tarikat dan al-mawruth yang akan diagihkan pada waris selepas kematian. Maksudnya harta semati selepas meninggal dunia, macam mana pembahagian dia. Okey, seterusnya ilmu fara'in. Ilmu fara'in ni pula adalah kaedah daripada fiqh ataupun kaedah matematik ataupun hisab yang dapat menentukan pembahagian kepada waris yang berhak mendapat harta pusaka ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada perincian harta pusaka, iaitu ada 4. Yang pertama, harta pusaka biasa, harta pusaka berwasiat, harta pusaka tanpa wasiat dan harta pusaka kecil. Kita pergi kepada harta pusaka biasa, di mana harta pusaka biasa ni maksud dia semua jenis harta peninggalan semati, sama ada dengan wasiat ataupun bukan wasiat, yang diberikan kepada waris ataupun pada orang yang tertentu. Manakala harta pusaka kecil, okay, apa yang dimaksudkan dengan harta pusaka kecil? Harta pusaka kecil ni adalah harta peninggalan semati tanpa wasiat. Maksudnya tanpa buat wasiat yang bernilai 2 juta ke bawah. Contohnya adalah tanah je, ataupun tanah dengan rumah, ataupun tanah rumah dengan harta alih. Maksudnya harta ni dia kurang daripada 2 juta. Okey, seterusnya harta pusaka wasiat. Harta pusaka wasiat dia sama je dengan harta pusaka biasa, cuma bezanya harta pusaka wasiat ni dia memberi wasiat lah. Si mati dia membuat wasiat sebelum meninggal. Manakala harta pusaka tidak wasiat, tidak berwasiat adalah sama je harta pusaka biasa, tapi si mati tidak, sama ada si mati tak buat wasiat ataupun tak sempat nak buat wasiat. Okey, seterusnya kita pergi kepada pensyariatan pusaka dalam Al-Quran. Seperti yang kita tahu, dalam Al-Quran tu banyak pensyariatan yang telah Allah tetapkan kepada umat Islam. Antaranya adalah pembagian harta pusaka sendirilah. Okay. Antaranya dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-11, Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Okey, terdapat asbabun nuzul berdasarkan ayat ini, iaitu ayat ini diturunkan dari riwayat Jabir bahawa isteri Sa'ad bin Rabi' telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bawa 2 orang anak perempuan. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, ini 2 anak perempuan Sa'ad bin Rabi'. Bapa keduanya, bapa iaitu Sa'ad tu sendiri telah meninggal dunia ketika perang Uhud. Dan sesungguhnya bapa saudara kepada 2 orang anak perempuan ini telah mengambil harta kedua anak ini, sedangkan kedua anak ini memerlukan. Maksudnya mereka keduanya tidak boleh berkahwin tanpa harta tu. Lalu beliau berkata, Allah akan beri keputusan tentang hal ini. Maka turunlah surah An-Nisa ayat yang ke-11.
Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada bapa saudara keduanya dan berkata, berikanlah 2/3 kepada anak perempuan Sa'ad bin Rabi' dan 1/8 kepada ibu mereka, dan bakinya adalah milikmu. Maksudnya ini menunjukkan bahawa asbabun nuzul terhadap surah An-Nisa ayat yang ke-11. Okay. Dalam kitab Tafsir Zilal menjelaskan apa yang diperintah dan difardukan oleh Allah dan dijadikan undang-undang di dalam kehidupan manusia ni, termasuklah pembahagian harta pusaka, adalah merujuk kepada merupakan peraturan yang terbaik, yang memberikan kebaikan dan keadilan kepada umat Islam. Manakala dalam kitab Al-Majmu' Asy-Syarh Al-Muhazzab, Imam An-Nawawi menyatakan bahawa kewajiban yang akhir sekali bagi harta peninggalan semati adalah dengan mengagihkannya kepada para warisnya yang berhak. Maksudnya betapa pentingnya lah pengurusan pembahagian harta pusaka ni sebelum meninggal, supaya harta pusaka itu dapat dibahagikan dengan baik. Okey. Daripada hadis pula, daripada Ibnu Abbas berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, bahagilah harta kamu antara ahli waris yang mendapat kadar tetap berdasarkan kitab Allah, dan apa yang baki diberikan kepada waris lelaki yang lebih dekat. Hadis riwayat Sahih Muslim. Okey, kita pergi kepada hukum berwasiat. Okey, pada awalnya hukum berwasiat ni adalah wajib. Wajib kepada siapa? Kepada ibu bapa, kepada kaum kerabat. Tapi ini berdasarkan firman Allah lah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-180. Tapi ayat ini telah dinasahkan dengan ayat yang lain, iaitu ayatul mawarith, di mana ayat-ayat yang menetapkan pula bahagian mereka. Maksudnya dalam ayat yang lain tu memerihalkan tentang bahagian-bahagian yang perlu waris dapat lah. Ataupun berwasiat kepada bukan ahli waris dengan kadar 1/3 atau kurang menjadi sunat muakkad. Okey, jadi sampai di situ sajalah pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.